Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam. Miao Cute, Laili Ruslan, Gika Luk, Mel Asma, Laili, semua yang hadir sahabat dekat TikTok, kat Facebook dan juga dekat Fiesta pada pagi ni. Tolong bantu saya sama, tolong bagi respon apa-apa dengar ke, tak jelas ke pagi ni. Ya, bagi salam ke, jangan biarkan saya rasa keseorangan. Kesian saya pada pagi ni tuan. Ya, kita juga tolong panjangkan video ni kepada teman yang lain. Ada topik penting kita nak belajar pada pagi ni terhadap kaum yang pernah Allah tukar rupa mereka menjadi rupa monyet, rupa kera anak, rupa babi, rupa abul tarut dan sebagainya, iaitu golongan yang suka untuk memecah belahkan manusia sedunia, golongan yang bersebatan terhadap orang Islam, dan sikap tak profesional golongan ini yang menyebabkan Nabi SAW telah pun menyerang mereka selepas perang Badar. Ya, jadi kitab rujukan kita seperti biasa pagi ni merupakan Ensiklopedia Sirah Kasihku Muhammad SAW pada muka surat 160. Dengar Alhamdulillah dengar ya. Alhamdulillah, terima kasih semua yang lupa sharing kepada teman yang lain tahu. Moga pagi ni pagi yang menyuburkan iman kita dengan mendengar sikit santapan rohani, kuliah yang akan bantu kita untuk menjadi orang lebih baik pada sebelumnya insya-Allah. Tolong panjangkan video ni pada teman yang lain. Barakallahu fikum. Terima kasih. Bi Nabilah, Rin, Muhammad Ma'had, Salasi Osman, Aliza Ali, Hamidah Abdullah, semua yang hadir bidadari Allah, masya-Allah. Baik. Tolong sampaikan, moga jadi jariah ilmu kita pada pagi ini. Terima kasih Fizalza, Muhammad Qasim, Al-Wasalan, Azul Abdul Ghani, Hilmi Golden, Muhammad Ahad, ya. Al-Wasalan semua. Baik. Peperangan ini tercetus disebabkan golongan Yahudi Bani Qainuqa telah memperlihatkan kemarahan dan kedengkian mereka kepada umat Islam yang meraih kemenangan semasa perang Badar. Mereka yang sering menimbulkan ketidaktentraman kepada orang Islam mengakibatkan mereka telah diusir keluar dari bumi Madinah. Ini secara ringkasnya. Ya, pagi ni tak ada. Hari Sabtu Ahad memang tak ada dalam Hakim. Tafsir saya yang bawa tajuk Lembayung Al-Quran tu mula pada Isnin sampai Jumaat setiap minggu saja. Sabtu Ahad tak adalah. Ya. Sabtu Ahad kita tak ada kuliah. Ada kuliah Isnin sampai Jumaat saja. Alhamdulillah. Baik. Teringat kisah ulama di bab kitab. Ya. Belakang saya perlu kitab ni. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Abu Daud mengisahkan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bila Rasulullah berjaya mengalahkan golongan Quraisy dalam perang Badar pulang ke Madinah. Baginda telah mengumpulkan golongan Yahudi di pasar Bani Qainuqa dan berkata, "Wahai orang Yahudi, masuklah Islam sebelum kamu ditimpa sebenarnya ditimpa oleh kaum Quraisy." Jawab mereka, "Wahai Muhammad, janganlah engkau berasa sombong kerana telah berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Mereka itu orang yang tak tahu perang. Jika kamu benar-benar memerangi kami, tentu kamu pasti mengetahui kamilah lawan yang sebenarnya dan kamu belum pernah berentap dengan musuh seperti kami." Ya Allah, sombongnya puak ni. Dari dulu sampai sekarang tak berubah sikapnya. Lalu Allah telah menurunkan wahyu, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar." Katakanlah kepada orang kafir bahawa kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan ke neraka Jahannam. Itulah tempat yang paling buruk. Sungguhnya telah ada tanda-tanda bagi kamu bagi dua golongan yang telah bertempur. Satu golongan perang di jalan Allah dan satu lagi kafir yang melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan kaum muslimin dua kali ganda jumlah daripada mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya bagi siapa yang dikehendakinya. Sungguhnya pada demikian tak ada pengajaran bagi orang yang punya mata hati. Jadi jawapan golongan Yahudi Bani Qainuqa jelas mempamerkan tindakan awal perisytiharan perang. Namun begitu baginda tetap menahan kemarahannya dan terus bersabar dan mengharapkan suasana akan menjadi tenang. Ni puak-puak ni telah pun merasa jealous melihat kemenangan umat Islam di medan Badar. Maka mereka menimbulkan fitnah mengatakan, "Alah, hai lawan orang tak kuat. Lawan orang tak reti perang, patutlah menang. Cuba lawan dengan kami."
Ni kata-kata siapa tuan-tuan? Kata-kata Yahudi Bani Qainuqa'. Syafzul Azman, Al-Hasan Nur Asia, Nur Aisyah. Bin dari Allah. Amadin, Mokchat, Bi Segak dan semua yang hadir di Facebook, di TikTok, di Instagram. Jadi jarang sekali orang Yahudi Bani Qainuqa' ini tidak menimbulkan kacauan dan kebimbangan di Madinah. Mereka bertukar semua menghapuskan penduduk Madinah dengan cara menyempitkan kehidupan mereka. Mereka menutup segala punca kehidupan orang Islam. Ini sifat resis, tuan-tuan. Puak ni sering mengatakan kepada orang Islam, anda resis, padahal siapa yang resis? Mereka resis kan? Adakah kita ni minta dilahirkan sebagai bangsa sekian-sekian, tuan-tuan? Macam orang keturunan Bangladesh, India, Pakistan, orang keturunan Cina, orang keturunan Arab, diminta ke untuk lahirkan? Tak, itu semua kan Allah tetapkan. Kan ke sikap untuk mengenal bangsa lain dipanggil ta'arafu? Kan ke dengan kita menghormati, menghargai bangsa-bangsa lain, kita juga telah menunaikan satu tanggungjawab dan merupakan ibadah di sisi Allah SWT. Tapi golongan Yahudi ni merupakan golongan yang tak sedar diri dan sentiasa menumpang di tempat orang lain, tapi merasakan diri mereka superior ke atas orang lain. Ini sikapnya, tuan-tuan, dari dulu sampai dah sekarang. Negara tanah Arab Palestin itu sebelum kedatangan Yahudi, kalau kita lihat dalam peta-peta zaman Uthmaniyah dahulu, merupakan tempat yang membangun, diberikan penumpuan. Cik Jo, Zaid Baruddin berikan penumpuan di kerajaan Uthmaniyah sebagai contohnya. Siapa kata negara itu mundur? Tengok zaman tu lagi dah ada kedai kereta GM Park yang dibuka oleh Amerika kat sana tahun 1920-an lagi, menunjukkan bahawa penduduk Palestin merupakan penduduk yang independen. Mereka tidak perlu pandang, mereka merupakan orang Arab yang bijak, berniaga datuk nenek moyang mereka. Tapi apa berlaku selepas itu menampakkan seolah-olah, terima kasih pada yang tanyakan, alhamdulillah saya sihat. Farhana Sahima Kamal, terima kasih. Sebenarnya apa yang nampakkan seolah-olah macam orang Arab yang ada kat situ dahulu kala tak kerti nak berniaga, tak kerti nak survive, maka mereka datang untuk makmurkan negara tersebut. Ini merupakan pembohongan, tuan-tuan. Itu sebab sejarah ni history. Kalau kita history kan, cuba kita rungkaikan cerakian perkataan history itu. HIS perkataan utama, STORY perkataan kedua. His story sebenarnya. Sejarah adalah bahan tulisan seorang yang mereflekskan apa yang ada dalam hatinya sebenarnya. Berbeza daripada dalam Islam, sejarah ditulis atas dasar amanah, atas dasar tuntutan, tanggungjawab untuk memberitahu peristiwa yang telah berlaku, diambil sebagai pedoman dan pengajaran. Tapi inilah yang berlaku dalam sejarah dunia. Jarang sekali orang Yahudi ini tidak menimbulkan kekacauan. Mereka bertukar lumah untuk menghapuskan umat Madinah dengan cara menyempitkan kehidupan mereka, menganiaya dan juga bersikap resis ini tadi. Antara lain ialah kisah seorang wanita muslimah yang diganggu oleh Yahudi Bani Qainuqa'. Salah seorang Yahudi telah mengikat hujung kain seorang wanita di pasar Bani Qainuqa'. Akibatnya bila wanita itu bangun, terdahlah auratnya. Hal itu menyebabkan wanita itu menjerit minta tolong. Salah seorang pemuda muslim yang berada di situ bangun membunuh pemuda Yahudi itu. Natijahnya pemuda muslim itu diserbu oleh orang Yahudi dan dibunuh pula oleh mereka. Maka keluarga pemuda muslim itu minta pertolongan kepada penduduk muslim lain untuk menentang puak Yahudi. Maka orang-orang Islam tersebut menjadi marah. Timbullah masalah dan impak buruk di antara kaum muslimin dan juga Bani Qainuqa'. Ini menimbulkan suasana fitnah. Puan Azina, Allah semua diijai. Terima kasih kerana sharing pada teman-teman yang lain. Jadi siapa yang menimbulkan fitnah sekarang? Kata-kata saja Nabi biarkan. Mereka kata, memanglah Muhammad SAW dengan orang Islam menang lawan dengan puak Quraisy, kerana puak Quraisy itu bukan pada perang. Cuba lawan dengan kami. Kata-kata Nabi telan. Nabi tak absorb saja, tak layan. Tapi bila sampai ke peringkat mereka mula mengadakan kekacauan dan penganiayaan dan sikap tak profesional itu padahal telah menandatangani perjanjian bersama dengan Rasulullah, maka itu yang menimbulkan kemarahan kepada umat Islam. Sejak kejadian itu, kesabaran Rasulullah mula tidak dapat dibendung lagi. As-sabru hadun. Ada kalanya kesabaran ni ada dia punya had dia. Tuan-tuan ni boleh rasa. Kadang ada orang dia sengaja nak provoke kita supaya kita rasa tertekan, nak tengok apa impactnya. Tuan-tuan, sajalah cerita tuan-tuan cerita segolongan orang pergi menaikkan ibadah umrah lah bersama dengan seorang ustaz yang dimuliakan. Ustaz ni sahabat saya. Maka
Siapa yang dijanjikan, semua cuba dipenuhi sebaik mungkin. Adalah keadaan-keadaan kelemahan berlaku, tak menafikan. Tak ada yang sempurna tuan-tuan. Tentu tak dapat nak memuaskan hati semua orang. Ada kelemahan berlaku. Umpamanya kita janjikan makanan dekat hotel itu, makan Melayu. Tapi oleh kerana bilangan kita ni terlalu sedikit dibandingkan dengan Indonesian punya jemaah, maka sebahagian daripada hotel ni telah pun menyediakan makanan seperti cita rasa orang Indonesia. Kan orang Malaysia kita pun susah nak pergi kerja kat Arab Saudi, tuan-tuan, tukang masak dan sebagainya. Tapi bangsa Indonesia ni ramai lah, di mana-mana di mengata dunia dia ada. Maka kadang-kadang apa yang dijanjikan masakan Melayu tu tak jadi kenyataan, jadi makanan macam Indonesian. Maka yang duk pergi ni ungkit lah macam-macam perkara. Ungkit punya ungkit. Akhirnya ustaz yang memimpin jemaah ni dah tak boleh nak tahan lagi banyak kali. Ungkitan oleh orang yang sama. Tuan-tuan, kita ni beradab lah sikit ya. Kalau orang bercakap, kita cubalah raikan saya upaya. Kita nak tunjuk kita aku ni sifat Firaun kadang-kadang tak hilang pada diri seorang. Walaupun menaikkan umrah ni berkali-kali. Ya, saya tahun pergi umrah tapi perangainya lebih teruk daripada perangai unta pun ada juga. Sajalah tuan-tuan ya. Maka bila provok sahabat baik saya ni ustaz ni lama-lama dah tak tahan. Maka dia pun cakap, tuan-tuan tahu tak, saya pernah bimbing orang yang jauh lebih kaya daripada tuan-tuan. Untuk pergi haji saja bayar ratusan ribu seorang. Dan mereka ni sentiasa bersabar. Untuk tuan-tuan kami turunnya daripada airport, naik bas yang paling baru keluar dari kilang. Tempat duduknya pun tak cabut plastiknya lagi. Punyalah nak raihkan jemaah ni, gunakan bayar yang paling mahal, dapat bas yang paling hebat. Tiba-tiba dalam perjalanan bas tu boleh breakdown. Bayangkan tuan-tuan ya. Sahabat saya ni bercerita lah pada jemaah. Tengok kadang-kadang kita kalau orang provoke dia bayar setakat tu dan dia mengharapkan betul nanti dia pergi ke Mekah, dia buat bandingan pula. Tengok orang tu bayar dapat duduk hotel dekat, kita bayar mahal duduk jauh. Dia tak fikir orang tu duduk satu bilik berapa orang. Memang hotelnya dekat, tapi kalau hotelnya dekat dan duduk dalam hotel tu sampai 8 orang, 6 orang, sampai nak pergi ke tandas pun tak sempat. Ya, sampai ada peristiwa yang menyebabkan tak sempat nak pergi tandas, sampai terqadak hajat di depan pintu bilik air kerana lama sangat orang nak bilik air tu. Anda duduk dua bilik berdua, apa salahnya lebih jauh sedikit, bukan jauh sangat pun. Kadang-kadang perkara perselisihan berlaku kerana hati yang tidak beres, hati yang kotor, hati yang sentiasa nak mengungkit, menceritakan kelebihan diri dan takabur, ego dan sebagainya. Tuan-tuan ni cerita sikit lah tentang pengalaman menaikkan ibadah umrah. Kita anggap kalau dah pergi tu reda je lah. Kalau ada kelemahan-kelemahan untuk dibaiki, ada salurannya. Bukan kita pergi mungkin menceritakan kelemahan-kelemahan itu seolah tak berlaku dengan pakej yang lain. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, masalah semua yang hadir. Aisyah Syakirah, Ramli Abdul Rahman, semua yang hadir. Baik, sikap tidak profesional perkara ini telah menyebabkan kemurkaan di sisi Rasulullah SAW. Maka dengan itu baginda telah melantik Abu Lubabah bin Abdul Munzir untuk menjadi pemangkunya Madinah. Baginda telah menyerahkan tugas memegang bendera kepada Hamzah bin Al-Muttalib. Kemudian baginda bersama angkatan tentera menuju ke kampung halaman Bani Kainuqa. Peristiwa itu berlaku pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Nampak tuan ya? Ini dalam buku Isyarah Kasihku saya ada muatkan dengan peta dekat Madinah ni. Tengok pergerakan berlaku ni kedudukan Bani Kainuqa kat sini. Ya. Ni Bani Quraiza, Bani Jahajabah, Bani Habla, Bani Baiza, Bani Saidah, ya, Bani Waqlif, Bani Zuri, ya, Bani Najjar, Bani Harith, Bani Zafar, ya. Ini tempat-tempat yang boleh tuan-tuan lihat dalam peta ni. Dalam buku ni penuh dengan peta, gambar raja, yang QR code dan membantu kita untuk memahami perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ni berlaku lebih kurang sebulan daripada tempoh Nabi menang dekat perang Badar. Baik. Sebaik saja orang Yahudi melihat kedatangan Nabi, mereka masuk dalam kubu-kubu mereka. Baginda membuat kepungan yang ketat terhadap mereka, berlaku selama 15 malam. Sehingga terbitnya anak bulan Zulkaidah. Bulan Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Sehingga datangnya bulan Zulkaidah. Ya. Jadi akhirnya telah menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya mereka setuju untuk meninggalkan, mereka setuju untuk menuruti keputusan dibuat Nabi
berhubungan nyawa atau benda, wanita dan anak pinak, maka Nabi SAW merintahkan mereka supaya ditangkap. Pada waktu itu datang Abdullah bin Ubay bin Salul mendesak Rasulullah supaya mengampunkan mereka. Katanya, wahai Muhammad SAW, buatlah baik kepada sekutu-sekutuku ini. Bani Kainuka, dahulunya mereka merupakan sekutu Khazraj. Ni Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafiqun, datang jumpa dengan Rasulullah minta syafaat. Ya, Masya Allah, Kak Mas pun ada, Kak Sa'ab pun ada, sahabat yang pergi ke Uzbekistan itu. Barakallahu fikum, Allah wassalam semua. Muazzah Zainal, Allah wassalam, Azizah yang Hakim Ahmadul, Syajar, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Baik. Akan tapi Rasulullah SAW telah melengah-lengahkan tuntutannya. Akhirnya laki munafik tersebut terus-menerus mendesak hingga baginda terpaksa melayaninya. Baginda menyerahkan orang Yahudi tersebut kepadanya lalu memerintahkan mereka supaya keluar dari Madinah dan jangan berada di situ. Ya Allah, ya Tuhan. Cipoma Allah SAW inilah sikap golongan resis. Berada di tempat tidak menghargai tempat penduduk tempatan, dia cuba untuk menimbulkan fitnah. Ya, padahal mereka datang menumpang saja ke tempat itu, ke bumi tersebut. Ini adalah orang Yahudi yang berasal daripada Palestin satu masa dahulu ketika Palestin dilanggar oleh Nebuchadnezzar, iaitu pemimpin kerajaan Parsi, yang saya pernah cerita pada tuan-tuan sebelum itu pernah berlaku Nabi Daniel yang telah ditawan oleh kaum Parsi dan telah pun baginda ni wafat dalam penjara kaum Parsi dan tubuhnya disimpan, diambil berkat oleh penduduk Parsi. Saya pernah cerita pada tuan-tuan. Sehingga perkara tersebut bila laporkan kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar telah memerintahkan Abu Musa Asy'ari supaya menggali sebanyak 9 hingga 11 kubur pada malam itu, Lahad, untuk mengumikan jasad Nabi yang mulia itu, Nabi Daniel, bagi mengelakkan nanti orang tahu tempat tersebut, jadi mengelirukan mereka supaya tidak dijadikan tempat untuk sembahan. Jadi pada masa itulah golongan Yahudi ini telah pun lari bertempiaran. Sebahagiannya lari ke Madinah, sebahagiannya dekat Parsi, sebahagiannya dekat tempat-tempat lain dalam dunia, kerana peristiwa tersebut telah pun menghancurkan mereka dan bumi tersebut akhirnya diberikan oleh Allah Taala kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguhnya Allah telah tetapkan sejak daripada Nabi Daud lagi dalam kitab Zabur bahawa sebenarnya bumi ini milik Allah, Allah akan beri kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Jadi dalam konteks itu tidak bolehlah dijadikan sebagai alasan bahawa sejarah mengatakan dulu kat situ ada tempat Nabi Daud, ada haikal Nabi Daud, dan pada ini tuan-tuan tengok antarabangsa sengaja menunjukkan Baitul Maqdis itu adalah kubah yang berubah kuning. Padahal itu Dome of the Rock, itu kubah tu Sakhra. Yang sebenarnya Masjidil Aqsa yang warna hitam itu, yang pudar, yang usang itu. Kerana buat Yahudi laknatullah ini berusaha untuk menggantikan, merobohkan Baitul Maqdis yang sebenarnya, meletakkan banner di situ Temple of David dan Solomon, yang mereka dakwa kat situ merupakan haikal Nabi Daud yang terdahulu, kononnya ada di bawah Baitul Maqdis. Masih Baitul Maqdis telah robohkan. Padahal Baitul Maqdis itu telah dibina seawal penghijrahan Ibrahim AS selepas baginda membina Kaabah. Disebut dalam hadis sahih ketika ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah telah menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim AS membina Kaabah terlebih dahulu, yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi apa yang berlaku Nabi Ibrahim bina Kaabah terlebih dahulu. Kemudian 40 tahun selepas itu barulah dibina Baitul Maqdis. Tapi puak Yahudi ini mengatakan sebenarnya itu binaan oleh King Solomon ataupun Daud. Nabi Daud bapa kepada Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Sebenarnya Nabi Daud itu keturunan Nabi Ibrahim jauh berapa ratus tahun, berapa ribu tahun selepas Nabi Ibrahim baru datang Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Apa kita nak buat dalam peristiwa berlaku pada hari ini terhadap umat Islam di Palestin? Bagi mereka yang mampu menghantar pada mereka bantuan, hantar bantuan. Bagi mereka yang mampu untuk mendoakan dan sentiasa mendoakan. Bagi mereka yang membantu untuk menyebar, luaskan, viralkan apa yang berlaku, kezaliman, penganiayaan oleh puak Yahudi terhadap umat Islam, itu juga satu tanggungjawab pada hari ini. Kerana ia punya kesan antarabangsa supaya masyarakat antarabangsa memberikan tekanan kepada Zionis yang Dajjal ini, memberhentikan kejahatan mereka terhadap umat Islam. Baik tuan ni,
Jadi dalam kes ini Abdullah bin Ubay bin Salul nampak penyertaannya kepada puak Yahudi, meminta kepada Rasulullah supaya bertindak, supaya menghindarkan apa-apa tindakan yang boleh membahayakan kaum Yahudi itu, dan Nabi SAW akhirnya memerintahkan mereka keluar dari Madinah. Dihalau mereka keluar. Ya, oleh demikian mereka pun bergerak ke Syam. Tak lama kemudian kebanyakan mereka mati dalam perjalanan kerana musim sejuk, penyakit dan sebagainya. Ni tuan-tuan tengok ni ada peta yang pihak kami sediakan dalam buku ni untuk nampak pergerakan mereka. Kat mana ni gambar tunjukkan. Nampak ya? Ini Masjid Nabawi. Ini penempatan Yahudi Bani Harith. Ini penempatan Yahudi Bani Qainuqa'. Penempatan Yahudi Waqif. Penempatan Yahudi Bani Quraiza. Penempatan Yahudi Bani Nazir. Mereka ada kabilah-kabilah mereka juga. Maka Nabi telah pun menghantar tentera untuk dengan pimpinan Nabi sendiri untuk menghalau mereka. Mereka pun keluar pergi ke negara Syam di utara ni. Nampak Baik. Cuma Bani Qainuqa' saya yang dihalau kali pertama ni kerana sikap pengusaha mereka tunjukkan kepada Rasulullah SAW dan kepada umat Islam. Baik. Jadi pengepungan yang berlaku sama Rasulullah SAW itu berhasil. Mana puak Yahudi yang bercakap besar dan sombong itu akhirnya terpaksa meninggalkan, mengosongkan tempat mereka dan keluar dari Madinah dalam keadaan hina. Kerana sikap yang dilakukan itu, penganiayaan dan juga kezaliman mereka lakukan. Sikap kebencian mereka yang tunjukkan kepada Rasulullah SAW dan kepada umat Islam. Kelabu Yalah ni saya pun tak faham apa algoritma yang ada pada Facebook ni, dia tak bagi nampak peta ni tuan-tuan. Saya tunjuk sekali, tengok nampak. Nampak Okey, nampak jelas. Okey. Dah Dah nampak baik. Alhamdulillah. Kita masuk pada bab yang 25, iaitu bab menceritakan perang Uhud. Wahai golongan Quraisy, sungguhnya Muhammad telah menyakiti kamu dan bunuh orang-orang kenamaan kamu. Maka tolonglah kami manfaatkan harta benda ini untuk memeranginya. Moga-moga kita akan dapat balas dendam kepadanya. Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Ini kata-kata daripada sebahagian orang yang telah kematian keluarganya yang merasa tajuk buku ni ialah Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buku terbaru saya Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Peperangan berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Namun begitu para ulama beza pendapat tentang hari berlakunya peperangan tersebut. Ada pandangan mengatakan hari Sabtu iaitu pertengahan Syawal. Wallahu a'lam. Jadi nampaknya setahun selepas perang Badar berlaku pula perang Uhud. Api kemarahan terhadap kaum muslimin tersebar di Mekah disebabkan insiden berlaku dalam perang Badar, iaitu kekalahan memalukan terhadap golongan Quraisy. Akibatnya timbullah semangat untuk membalas dendam hinggakan kaum Quraisy melarang para waris menangisi ahli keluarga mereka yang terbunuh. Di samping itu mereka juga melarang para waris daripada segera membayar tebusan kepada orang Islam untuk membebaskan tawanan-tawanan Badar. Hal ini demikian kerana mereka ingin menyembunyikan kesedihan dan kedukaan yang sedang ditanggung oleh mereka. Justru disebabkan kekalahan dalam perang Badar, pihak Quraisy bersepakat untuk melancarkan peperangan besar-besaran bagi menentang orang Islam. Harapan mereka adalah supaya dapat melegakan kemarahan sekaligus membalas dendam yang sekian lama bersarang dalam jiwa mereka. Oleh itu mereka pun buat persediaan untuk melancarkan peperangan tersebut. Antara sebab yang lain juga ialah mereka ingin membalikan kewibawaan mereka yang terjejas di kalangan orang Arab berikutan kekalahan di Badar. Selain itu, golongan Quraisy turut serta menyelesaikan ancaman yang dibuat oleh kaum muslimin terhadap jalur perdagangan mereka ke Syam, serta menghancurkan kaum muslimin terlebih dahulu sebelum mereka menjelma menjadi pengaruh besar yang dapat mengancam sekalian orang Quraisy. Antara pemimpin Quraisy yang aktif bersemangat untuk melancarkan perangan itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, akhirnya masuk Islam. Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu, dan juga Abdullah bin Rabi'ah. Orang-orang Quraisy mengkhususkan barang dagangan Abu Sufyan yang terselamat daripada kaum muslimin serta seluruh keuntungannya yang untuk dibelanjakan bagi tujuan mempersiapkan pasukan ketenteraan di Uhud nanti. Kata mereka kepada individu-individu yang menyumbangkan modal dalam perdagangan itu, wahai kaum Quraisy, sungguhnya Muhammad telah menyakiti kamu, membunuh orang kamu. Maka tolonglah kami manfaatkan harta benda ini untuk memeranginya.
Moga-moga kita dapat membalas dendam kepadanya. Maka mereka terus setuju dengan cadangan tersebut dan menjual semua harta benda itu yang terdiri pada 1,000 ekor unta, 5 dan juga 50,000 dinar. Berhubung dengan hal itu, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Sungguhnya orang kafir yang selalu melanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah, dan mereka tetap melanjakannya. Kemudian harta yang dibelanjakan itu mendatangkan penyesalan bagi mereka. Selanjutnya pula akan dikalahkan. Ingatlah orang kafir akhirnya akan dihimpunkan neraka jahanam. Ya, kita lihat pada ini spending bagi negara-negara anti-Islam terhadap umat Islam. Sebutlah berapa bilion. Nah sayang, ni muka surat 165. Bawah Rasa Farhan, Sauda Abdullah, Suhaila Khairul, Kak Yat. Banyak wang yang telah dihabiskan untuk menentang Islam sebuah antarabangsa. US baik, negara Yahudi baik, negara India baik. Sebutlah mana-mana negara yang anti orang Islam ini. Banyak mereka telah infakkan. Adakah ini menyebabkan orang Islam keluar daripada agama mereka? Tak. Makin banyak pula orang yang masuk Islam. Bagai usaha dilakukan untuk menutup cahaya Allah itu umpama usaha untuk menutup cahaya matahari. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim. Madam Zalihai, mereka telah berusaha untuk memadam cahaya Allah. Boleh tak mereka lakukan? Tak boleh nak lakukan. Akhirnya seperti negara Rusia yang kuat itu, presidennya mengatakan bahawa umat Islam adalah sebahagian daripada negara mereka, tak boleh nak dinafikan. Bagi mereka peluang untuk kehidupan yang mereka seronok. Mereka tidak menimbulkan kebencian, pemusuhan. Islam punya sakafah, punya culture yang lebih 1,400 tahun menangani berbagai-bagai isu. Bukan kita membicarakan tentang Islam ini orang dulu dalam masyarakat seperti Madinah dan Mekah saja. Islam juga pernah menguasai Baghdad yang merupakan negara yang kaya dengan sakafah daripada Farsi. Dan Islam juga telah menguasai Konstantinia yang merupakan bekas kerajaan Rom. Dan juga Mesir yang dulu merupakan negara di bawah mengikut negara Rom. Jadi umat Islam punya pengalaman luas mentadbir dunia. Dan di India sebagai contohnya, umat Islam pernah merintah di situ walaupun bilangan mereka minoriti. Dan tercetusnya keamanan begitu lama sehingga datang British untuk memporak-porandakan perhubungan itu dan menaikkan puak Hindu yang ekstrim. Akhirnya sampai ke hari negara India tidak menikmati kebebasan keamanan. Maka kita lihat bagaimana Islam ini memerintah, memimpin, tidak berlaku kezaliman, penganiayaan, penekanan kepada orang lain. Masjid Babri yang telah dibina mungkin lebih pada ratusan tahun itu dirobohkan sebenarnya oleh puak Hindu. Tapi umat Hindu yang berada di negara lain sebagai contohnya membina di mana-mana kuil mereka. Dan orang Islam pula tolong melindunginya dan tidak mengambil tindakan padanya. Tengok tuan-tuan bila kita cerita demikian bukan kita rasis tau, tapi supaya bangsa lain ini menyedari betapa umat Islam ni begitu tinggi dia punya considerationnya, punya tingginya perasaan menghargai dan juga tidak nak menjaga keamanannya. Ini adalah sikap umat Islam di mana sahaja mereka berada. Kan Islam itu mengajar untuk kita menyebar luaskan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun demikian masih dipanggil umat Islam rasis ke? Ini tak betul tuan-tuan yang boleh sekalian. Tengok Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita betapa Allah SWT menggambarkan orang kafir ni menginfakkan harta mereka semuanya untuk menghancurkan Islam. Tapi belanja yang mereka lakukan, infak yang mereka lakukan itu hanyalah penyesalan untuk mereka kerana cahaya Islam tidak pernah padam. Ia tetap akan kekal. Ia tetap akan menyinari. Seterusnya mereka membuka tawaran kepada siapa yang mahu memberikan sumbangan bagi tujuan memerangi orang Islam. Tawaran itu dibuka kepada orang Habsyah, Kinanah dan juga Tihamah. Diceritakan bahawa Safwan bin Umayyah telah memujuk Abu Azzah supaya membangkitkan semangat kabilahnya untuk menentang orang Islam. Abu Azzah adalah seorang penyair dan merupakan tawanan Badar yang dibebaskan secara percuma dengan syarat tidak lagi menentang Rasulullah SAW. Selepas dipujuk oleh Safwan dengan tawaran harta kekayaan, Abu Azzah bersetuju. Dia pun memainkan peranan mengobarkan semangat kabilah dengan syair-syair yang hebat, menggamit gedangan silam. Antaranya penyair lain yang memainkan peranan sama iaitu Musafi' bin Al-Manaf Al-Jumahi. Jadi Jabal Rahmah ialah gunung kecil yang terdapat di hadapan gunung Uhud. Jabal Rumah adalah sebuah
Maaf saya bukan Jabal Rahmah. Jabal Rumah yang adalah gunung kecil terdapat di hadapan Bukit Uhud. Di situ Rasulullah telah menempatkan pemanah semasa perang Uhud dengan arahan tegas untuk tidak bergerak. Namun mereka ingkar kerana menyangkakan pertempuran telah berakhir, membawa kepada kekalahan bagi orang Islam dalam perangan. Gunung itu juga dipanggil sebagai Jabal Ainain. Ni ada gambar ni sekali. Tuan-tuan, ni gambar kami ambil sendiri tau. Tengok ni Jabal Rumah. Rumah jamak kepada Ramin. Jabal Rumah Cin pemanah. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Alim masalah Mazan Ismail, Syafiq Sidan, Barakallahu Fairuz Aziz, Atika Rosan. Baik. Kelebihan buku lagi, buku sirah yang cuba saya tulis ni tuan-tuan, ada QR code tau. Tuan-tuan boleh scan kat sini, bahas kat sini dengan kuliah yang saya sampaikan. Ni QR code kat sini. Topik-topik yang tentu saya adakan QR code. Baik. Setelah setahun berlalu, mereka berjaya menyediakan kelengkapan yang secukupnya. Mereka telah berhasil mengumpulkan 3,000 orang tentera terdiri daripada Quraisy, para sekutunya dan orang-orang Habsyah. Pimpinan Quraisy berpendapat mereka perlu membawa wanita untuk turut serta supaya dapat menyemarakkan lagi semangat juang kaum lelaki demi menjaga kehormatan dan maruah mereka. Oleh itu, sampai 15 wanita telah dipilih untuk tujuan itu. Antaranya Hindun binti Utbah, iaitu isteri pada Abu Sufyan yang bapanya terkorban masa perang Badar. Peperangan itu dipimpin Abu Sufyan bin Harb yang akan memimpin secara umum. Manakala angkatan kuda tempur dipimpin oleh Khalid Walid, dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Bendera pun dipegang oleh kerabat Bani Abdiddar. Maka bergeraklah tentera Mekah menuju ke Madinah hingga tiba di pertengahan lembah Uhud. Uhud adalah sebuah bukit tinggi yang terletak di utara kota Madinah. Jaraknya sekitar 2 batu di kota Madinah. Pada ini dekat Uhud ni kita dapat lihat dengan jelas dari Madinah. Kelengkapan dalam misi ini terdiri pada 3,000 ekor unta sebagai pengangkutan logistik, 200 ekor kuda tempur. Mereka tidak menunggangi haiwan itu sepanjang perjalanan. Selain itu, mereka juga berjaya menyediakan 700 tentera yang lengkap baju besi. Besar ni kita tuan-tuan. Orang pakai baju besi ni ibarat macam kereta kebal lah. Tuan-tuan lihat Berkenaan strategi perangan mereka, Rasulullah SAW dan beberapa para sahabat mendapat bahawa mereka tidak perlu keluar menyerang musuh. Sebenarnya mereka boleh bertahan saja dalam kota Madinah. Rasionalnya sekiranya tentera musyrikin menyerang mereka dari luar, tentu mereka dapat bertahan daripada serangan itu. Tetapi setengah pemuda Islam baik kalangan Muhajirin ataupun Ansar, terutama mereka yang tidak turut serta dalam perang Badar, mereka terlalu bersemangat dan minta untuk menyerang musuh musyrikin di tempat mereka di luar kota. Mereka mahu meraih kemuliaan sebagai pejuang-pejuang Badar. Oleh itu Nabi pun menerima hasil pemesyuaratan itu dan bersetuju untuk mengikut cadangan orang muda. Sehubungan dengan itu, masuklah Rasulullah rumahnya, baginda menyarung baju besinya dan meletakkan perisai di belakangnya dan mengambil tombaknya. Kemudian Rasulullah SAW di tengah khalayak ramai kaum muslimin sambil menyandang pedangnya. Sebaik saja melihat keadaan itu, para sahabat mula berasa kesal dan saling menyalahkan. Disebabkan mereka Rasulullah bertindak bertentangan dengan pandangan baginda sendiri. Mereka berkata, Nabi Allah telah menamakan satu, tapi kami cuma maksanya untuk jalan yang lain. Wahai Hamzah, pergilah kata kepada Nabi, kami akan menurut apa saja yang kamu perintahkan. Antara itu Hamzah pun pergi menemui baginda dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya para sahabat sedang saling menyalahkan. Menurut mereka kami akan mengikut apa saja yang Nabi perintahkan. Maknanya para sahabat dari sini kat sini terasa baru dia ni mu'arifin, mereka mula rasa bersalah kerana memaksa Nabi untuk pergi perang luar kota Madinah. Padahal Nabi cenderung untuk bertahan dalam kota Madinah saja. Sekurang-kurangnya rumah yang ada boleh menjadi benteng untuk serangan mereka, musuh-musuh itu. Baik. Sebaik saja Nabi mendengar rayuan daripada Hamzah itu, Nabi bersabda, la yan bagi nabiyyan yalbas la'amatahu fayadha'uha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwih. Tak patut bagi seorang Nabi bila sedang memakai baju kelengkapan perangnya, kemudian bukanya semula sehingga Allah menentukan siapa yang menang atau kalah antara dirinya dan musuhnya. Setelah itu bergeraklah Nabi bersama bala tentera Islam berjumlah lebih kurang 1,000 orang. Dalam kalangan mereka terdiri pada 100 orang tentera pakaian baju besi lengkap dan 2 ekor kuda sahaja. Nak lawan banyak ni tuan-tuan, 200 ekor kuda. Tentera kafir pula 3,000 orang. 700 mereka ini memakai baju besi. Nak lawan orang Islam cuma 100 saja berbaju besi. Semasa tentera Islam sedang berkumpul sebelum mara ke medan perang, tiba-tiba Nabi ternampak sekumpulan Yahudi yang sudah bersedia untuk bergerak bersama dengan orang Islam dengan diketuai pemimpin-pemimpin mereka.
Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila dikatakan situasi itu, Rasulullah bertanya kepada mereka, adakah kamu semua sudah masuk Islam? Jawapan mereka, belum. Oleh demikian Nabi bersabda, suruhlah mereka semua pulang. Dengan kami tidak akan meminta pertolongan daripada musyrikin untuk menghadapi musyrikin. Tengok kerana pihak musyrikin dalam konteks ini tentulah akan menyokong musyrikin pihak sana. Zahirnya nampak macam menyokong kita. Ini strategi mau betul lah tuan-tuan. Ada benda-benda yang kadang-kadang boleh bekerjasama dengan puak musyrikin. Tapi ada sebahagian perkara tak boleh bekerjasama dengan mereka. Kerana mereka ni agendanya beza daripada kita. Maka Nabi mengatakan, aku tak perlu bantuan kamu semua. Kamu semua belum masuk Islam. Apa ni soalan ni? Midah, soalan apa yang ditujukan ni? Saya tak faham lah. Baik. Na'udzubillah min zalik. Apa dia ayat yang digunakan ni? Ya. Baik. Jadi semasa tentera Islam kumpul, tiba-tiba Nabi nampak sekumpulan Yahudi dan minta mereka untuk pulang. Apabila tiba di pertengahan jalan, keluarlah Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengan 300 munafikin daripada kalangan muslimin. Dengan demikian tinggallah tentera Islam cuma 700 orang. Sebab itu bergeraklah tentera muslimin hingga tiba di medan Uhud. Di sana mereka membelakangkan bukit Uhud dan menghadapkan muka mereka ke arah musyrikin. Ya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, dalam konteks ini pihak munafikin mulalah menarik diri dengan mengatakan inna buyutana aurah. Sungguhnya rumah kami merupakan terbuka kepada bahaya yang datang serangan pihak musyrikin. Maka mereka pun menjadikan alasan itu untuk kembali ke Madinah. Ini adalah usaha untuk melemahkan semangat orang Islam. Baik tuan ni Intan Hanan, ini bukunya bertajuk Ensiklopedia Sirah Kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nampak? Ensiklopedia Sirah Kasihku Muhammad sallallahu boleh dapat daripada telagabiru.com.my. Type je perkataan telagabiru.com.my. Nanti boleh dapat kedai buku online Telaga Biru dan boleh dapat secara online lah. Nanti dihantar ke rumah terus. Baik tuan, setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada pagi ini. Moga-moga ada manfaat. InsyaAllah nanti kita sambung lagi apakah tindakan Nabi bila melihat golongan talam dua muka yang pulang ke Madinah ini. Padahal tadi menunjukkan semangat berkokobar, tiba-tiba pulang pula dalam perjalanan. Apa tindakan Nabi SAW? Alhamdulillah, terima kasih Nudia Mahmud Rashidan Semaan. InsyaAllah lama tak jumpa Syekh, sahabat kita. Barakallahu fikum. Ya. Jadi mudah-mudahan setakat ini saja dulu yang boleh kita pelajari. Nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cikgu Saudi cikgu Cija. Jangan lupa bagi tuan yang minat untuk melakukan umrah, boleh melakukan sama Zazan Travel. Ya, kami ada trip, masih ada kosongan lagi, tiket, hotel semua dah confirm untuk bulan 11, bulan 12, 1, 2 sampai Ramadan. InsyaAllah bulan 2 nanti Anas akan pimpin grup ini untuk pergi umrah 3 tanah suci. Ya, bagi tuan yang minat untuk join kami, InsyaAllah kita akan pergi ke Gua Ashabul Kahfi di Jordan tau. Ya, sempat kita pergi ke Petra insyaAllah. Tengok keadaan perkembangan di sana nanti. Jadi tuan yang minat boleh register sekarang untuk pergi umrah bersama dengan Zazan Travel di bawah pimpinan Anas pada bulan 2 tahun hadapan insyaAllah. Masih ada kesempatan. Kalau nak pergi kan daftar segera sebab tempat sangat limited. Baik tuan. Tengok sekali. Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buku terbaru anak hasil tangan anak untuk kita memahami sirah Nabi dengan gambar, dengan diagram, dengan poster, foto dan sebagainya. Penuh dalam buku ni, alhamdulillah. Bagi mereka yang belum join sahabat Ustaz Zazan di Telegram, anda dijemput buat demikian. InsyaAllah ada banyak nota, fakta dan juga doa yang dikumpulkan kat situ. Munawir Usman masalah semua. InsyaAllah tunggu pengumuman kami untuk trip pergi ke Kenyir. Kenyir ada apa kat Kenyir ni? Ada macam-macam tau. Ada pulau, ada ikan kelah. Bagi mereka yang minta untuk join kerana trip ini, anda nak dedahkan tuan-tuan kepada aktiviti bagaimana menjadi usahawan hartanah bagi cikgu-cikgu yang telah bersara, bagi anak-anak kita yang masuk kos ni kat universiti tapi tak tahu bagaimana nak jadi usahawan hartanah. Saya nak ajak tuan-tuan pergi trip, pergi ke Tasik Kenyir, kerana dalam perjalanan kita akan belajar daripada seorang hartawan, jutawan hartanah yang telah membangunkan ratusan buah rumah di Terengganu dan area Besut. Bagi mereka yang berminat, boleh join bersama. InsyaAllah anda akan maklumkan tak lama saja lagi tentang trip ini untuk
anda ikuti. Trip ini pergi ke Kenyir. Kita pergi nak berenang, boleh berenang lah. Kita naik houseboat. Kita akan belajar macam mana jadi hartawan hartanah. Boleh join kami bersama-sama insyaAllah. Nanti anda akan adakan poster dan kita buat pengumuman bagi mereka yang nak untuk menyertai. Setakat ni saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آتنا منك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا منك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم أينما كانوا. اللهم عليك بأعدائنا من اليهود المغتصبين والصهاينة العالميين. ربنا آتنا منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, bantulah saudara kami di mana saja mereka ada, tamunya di Gaza pada hari ini, ya Allah. Gunakan untuk mereka bantuan, wahai Tuhan. Gunakan untuk mereka ketenangan, keamanan. Berilah kepada mereka penjagaan yang paling sempurna di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, mereka ingin menyingkari mahmud di muka bumi. Hancurkanlah puak Zionis antara bangsa, ya Allah. Hancurkanlah puak Yahudi, menekan, menganiaya mereka, ya Allah. Ya Allah, selamatkan saudara kami kalau mereka merupakan orang tua, wanita-wanita lemah, anak-anak. Mereka yang sakit, ya Allah. Jika mereka merupakan OKU, ya Allah, maka bantulah mereka, kasihanlah mereka, ya Allah. Bukanlah perkara itu sukar atas semua, ya Tuhan, yang memiliki timur barat dan urusan-Mu terletak dan terkaf dan juga Nun. Ya Allah, ya Tuhan kami, datangkan untuk kami Salahuddin. Datangkan kami orang yang jujur untuk mempertahankan agama ini, ya Allah. Allahumma wali alina khairana wa la tuwalina syarrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqallahu minna minkum. Terima kasih, tuan. Peranan kita dalam konteks masyarakat antarabangsa untuk mendesak dan menghantar sebanyak mungkin viral untuk memberi kesedaran kepada umat Islam dan bukan Islam betapa isu Palestin ini merupakan isu yang perlu diselesaikan. Umat Islam perlu diberi pembelaan. Dan juga kita punya peranan sebenarnya mendoakan untuk mereka, menghantar derma untuk mereka melalui badan-badan berautoriti. Dan yang ketiga, hendaklah kita menyebarkan apa sahaja berkaitan mereka yang dapat memberi kesedaran kepada masyarakat antarabangsa kerana ia memberi tekanan kepada puak Yahudi di sana. Tuan, jalankan tanggungjawab ni. Setakat dulu. InsyaAllah jumpa lagi pagi esok. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.